Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini masih lagi diberi kesempatan, diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada dalam ruangan maya ini untuk sama-sama kita mengikuti kuliah duha insya-Allah. Tajuk pada pagi ini kita akan membicarakan tentang keberkatan kepada masa. Memandangkan kita berada pada hujung tahun, hujung tahun Masihi, sebab kalau kita tanya hujung tahun Hijri, mungkin terpinga-pinga ini hujung tahun Hijri bulan berapa sekarang ni, ni lambat lagi rasa nak masuk Ramadan, sedangkan nak masuk Ramadan kita ni kalau dihitung-hitungkan dah tak lama lah, bulan 3 tahun depan dah masuk Ramadan, tapi tahun depan bunyi lama lagi tahun depan, tapi kira-kira dah kira 90 hari lebih lagi tak nak masuk untuk bulan Ramadan. Baik, Alhamdulillah, pejam-celik masa berlalu dengan begitu pantas. Waktu kita pun dah berlalu begitu pantas. Cuma bila mana kita berbicara tentang masa, bicara tentang waktu sedar atau tidak, berkaitan keberkatan terhadap masa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Masa kita hari ini sangat-sangat limited, sangat-sangat singkat bagi kita. Walaupun kita rasa mungkin masa kita ni panjang, banyak benda kita nak buat, tetapi hakikatnya masa yang kita ada sangat-sangat terhad. Daripada bangkit pagi apa kita buat, kemudian balik malam nanti nak tidur apa kita buat, masa itu semua masa yang terhad. Jadi selang masa itu apa yang kita kena buat, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi tahu kepada kita secara terang-terangan, dan kita selalu ulang ayat-ayat ini. Tadi pun baru Al-Fadhil Ustaz Isa ada sebut ayat ini, surah Al-Asr ni, di mana Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, Allah bersumpah dengan masa tu. Ayat kedua Allah kata, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Allah bagi tahu umum, dengan masa yang kita ada itu, manusia ni berada dalam kerugian. Kerugian macam mana? Kerugian kita ni daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ruginya kita ni tidak untuk selalu berzikir, ruginya kita ini untuk tidak selalu membaca Quran, ruginya kita ini daripada buat kebaikan, semua rugi. Allah kata dalam ayat seterusnya, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal salih. Beriman dan beramal salih, dan mereka berpesan-pesan kepada kebenaran serta berpesan-pesan kepada kesabaran. Semua perkara itu, kerugian itu bagi semua manusia kecuali untuk orang yang beriman, buat amal salih dan sentiasa berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. Kehidupan kita hari ini, kalau kita tidak beriman, tak meletakkan iman di depan, tidak merasa kesabaran itu, maka kita berada pada orang yang berada dalam masa yang rugi. Masa kita ada 24 jam hari ini untuk beribadah, saya sebut sebelum ni, untuk beribadah kita lebih kurang 5 jam saja. Yang balance tu, yang banyak-banyak itu, untuk kita bekerja, untuk kita berehat, untuk kita bermuamalah dengan manusia, untuk hal keduniaan, sebanyak dekat 19 jam. Yang balance 4 jam lebih itu sahaja yang kita peruntukkan untuk kita beribadah sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita relatekan dengan apa yang Nabi bagi tahu kepada kita, dengan satu hadis yang kita selalu dengar berkaitan dengan masa ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yataqaraba zamanu. Dan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqbidal ilmu wa taqsura az-zalazilu wa yataqaraba az-zamanu wa tadhhara al-fitanu wa yakthura al-haraju. Nabi bagi tahu kat kita kat sini, iaitu tidak akan berlakunya kiamat sehingga diangkatnya ilmu, banyak berlaku gempa bumi, masa berlalu pantas, terzahirnya fitnah-fitnah, dan banyak berlaku pembunuhan. Ini perkara yang selari dengan manusia hari ini. Dia berlalu satu, dan akhirnya kita dengar semua berlaku dalam satu masa. Contoh kita katakan, ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengah belajar ilmu hari ini, kita belajar ilmu, masukkan ilmu sedikit sebanyak, tetapi dalam masa sama kita lihat adanya asatizah kita dah meninggal dunia, tutup kita telah meninggal dunia. Bersama gempa bumi berlaku tapi tak berlaku tempat kita, gempa bumi berlaku di tempat-tempat orang lain. Cuma yang kita nak lihat di sini iaitu masa berlalu begitu pantas, banyak fitnah berlaku dan banyak pembunuhan berlaku. Saya nak sentuh sedikitlah berkaitan banyak pembunuhan ini. Kalau kita lihat hari ini pun dah banyak pembunuhan yang kita kadang-kadang dengar, kenapa itu berlaku. Yang 2-3 hari lepas kita dengar adik yang kecil, anak yang kecil dibunuh.
Yang hari ni dalam berita hari ni, sepasang ibu dan ayah dibunuh oleh anak kandung sendiri. Nak katakan benda ini pembunuhan berlaku, memang kita dah rasa macam, alah, pembunuhan lagi. Alah, mati kena bunuh lagi. Nak katakan perkara itu jadi kebiasaan bagi telinga kita mendengar. Sedangkan satu ketika dulu kita dengar pembunuhan ini satu perkara yang besar. Dengar saya kita menggerunkan. Hari ini perkara biasa dengan Allah kena bunuh. Jemaah ibu dan ayah itu, suami isteri, biasa pergi ke surau, pergi ke masjid, solat berjemaah. Tiba-tiba anak balik umur 40-an, biasa keluar masuk penjara disebab peragi dadah, bunuh dalam keadaan yang sangat mengerikan. Dan katakan pembunuhan itu berlaku sekeliling kita. Disebabkan apa? Masa-masa yang tidak dijaga dengan sebaik mungkin. Okay? Baik, bila masa tidak dijaga sebaik mungkin, sebab tu Allah kata, banyak manusia yang rugi dalam kehidupan mereka. Kerana tidak beramal soleh, tak beriman dan sebagainya. Okay? Baik. Bila mana kita sebut perkara itu, kita nak relatekan dengan 4 perkara yang akan bermain di fikiran kita bila masuk berkaitan masa. 4 perkara. Kita letakkan sebagai 4K lah. Mudah 4K. Okay. K yang pertama, ada 4K. K yang pertama iaitu kalau kita lihat kepada fikiran kita ni berkaitan masa, K yang pertama merujuk kepada ketenangan. Ketenangan. Masa itu melibatkan ketenangan. Mungkin ketika ini ada yang ibu ayah dan sebagainya di luar sana, sahabat-sahabat sekalian di luar sana berada ke satu keadaan yang sangat-sangat tenang. Di situ tiadanya bunyi hiruk pikuk, tiadanya bunyi bising-bising, berada dalam kawasan kampung yang nyaman, taman yang damai dan sebagainya. Tenang. Mendengar kuliah duha pada pagi ni kadang tenang. Tak kalut. Cuma kalau ada kita kalut, contoh ada kita tengah sibuk pada ketika ini, kita tak dapat nak dengar secara jelas, tak dapat dengar secara terperinci apa yang dibincangkan sebab kita tak tenang. Tapi hati kita tenang, akal kita tenang, kita boleh berjaya. Ya, kita boleh berjaya. Sebab faktor kejayaan seorang dalam beriman dan sebagainya, ada satu saya tengok, dia umpamakan sebagai singa. Singa yang mana dalam hati, dalam diri kita ni ada. Singa itu ada kegarangannya tu untuk berhikmat, untuk jadi kuat dan sebagainya. Cuma kadang-kadang kita ni diselubungi oleh kemalasan dan sebagainya. Jadi bila ada kemalasan sebagainya, ketenangan itu tak ada. Sebab tu ketenangan yang kita duk cari-cari, tenang manalah tenang, tak jumpa tenang ni, serabut manjang. Kerana ketenangan itu kita tak jumpa, sebenarnya ketenangan itu ada dalam diri kita. Jadi kalau kita ni, contoh nak dapat ketenangan yang sebenar-benar ketenangan itu, sebelum subuh, waktu yang tiada orang, itulah paling tenang sekali. Tiada bunyi bising, tiada bunyi hiruk pikuk manusia. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja ketika itu. Sebab itulah dianjurkan juga kepada kita sekiranya boleh bangkitlah awal sebelum subuh, buat 2 rakaat solat apa-apalah, solat hajat ke, taubat ke, tahajud ke, 2 rakaat atau 4 rakaat sekadar mana kita boleh, dalam keadaan yang paling tenang. Kerana masa itu, kerana kita dapat masa yang sangat-sangat tenang. Masa emas kita katakan, masa sangat bernilai. Cuma nak dapatkan masa itu, kena berusaha bagi orang beriman dan beramal soleh. Ia sentiasa pesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Orang itu yang akan dapat masa ketenangan. Sama juga orang yang berada di kampung. Saya semalam baru balik daripada program dekat Masjid Diraja di Seri Menanti. Saya tak pernah datang, tak pernah masuk kawasan tu. Tapi kata masuk dalam Allah tenangnya. Kawasan kampung, aman damai, kita buka Allah, seronok di situ. Nampak keterangan kata Allah, seronoknya di sini. Berbanding dengan kita berada di kawasan rumah kita sekarang, dengan kawasan bandar dan sebagainya, kata Allah, dengan bunyi hiruk pikuk dan sebagainya, pagi-pagi dah bunyi, keadaan motor masuk, keluar masuk. Di sana tenang. Kita rasa macam nyamannya di sana, ketenangan itu. Maka kalau kita berada di mana-mana tempat yang kita rasa tenang untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, buku tingkap kita tengok di sebelah tingkap sana, nampak keindahan alam sekitar yang Allah telah bagi pada kita, maka alhamdulillah, ketenangan itulah kita nak capai, itulah garis masa keadaan yang kita kena dapatkan untuk kita dapat ketenangan yang sebenar-benarnya ketenangan. Bila kita dapat ketenangan, mudah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak dirikan dengan solat. Kalau solat kita dalam keadaan tenang, kita akan mudah sangat berdoa, merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Maka yang kedua iaitu kebahagiaan. Iaitu kebahagiaan.
Oh, ada orang kat sana semalam kan. Alhamdulillah. Okey, baik. Kebahagiaan yang mana merujuk kepada apa-apa kebahagiaan yang kita kecapi. Kebahagiaan yang kita kecapi dalam kehidupan kita hari ini. Kita hari ini kita rasa kita bahagia. Bahagianya kita hari ini. Bahagianya kita bersama keluarga kita. Tapi adakah bahagia itu sebenar-benarnya lahir daripada hati kita? Bahagia seorang itu adalah berbeza-beza. Ada orang bahagia dengan keadaan dia hari ini. Oh, bahagianya dia, seronok dia. Bahagia dengan ada anak-anak, bahagia dengan ada harta dan sebagainya. Tapi bahagianya itu berbeza-beza. Okay? Orang kanak-kanak bahagia macam mana? Masa kanak-kanak ni masa yang dia tak boleh tentukan masa bahagia dia macam mana. Tapi kanak-kanak fikir apa? Dia fikir dia boleh makan, dia boleh main, dia boleh tidur. Itu je ketenangan dia, kebahagiaan dia. Dia bangun pagi, dia mandi-mandi nak makan. Dia bahagia dengan makan. Kemudian dia kenyang. Lepas dia kenyang dia buat apa? Dia main. Itu kebahagiaan bagi kanak-kanak. Kanak-kanak dan kehidupan permainan itu adalah perkara yang wajib. Tapi kalau kita definisikan kepada orang dewasa, kalau orang dewasa suka bermain-main, itu pelik lah kan. Dewasa ni dia ada hal-hal dia, tapi bukanlah permainan itu benda yang utama. Tapi nak gambarkan di sini, permainan itu. Kadang-kadang kanak-kanak memang dia sinonim dengan bermain. Jangan kita khawatirlah kalau kita pergi surau ke, pergi masjid ke, ada mereka-mereka yang suka bermain-main. Suka bermain, kanak-kanak main sana main sini, itu biasa normal. Kadang-kadang aja ke masjid surau dia marah sungguh-sungguh lah kat budak-budak ni. Apa main tu, berlari lagi buat apa? Itulah budak-budak, namanya budak-budak. Dia sampai di sana tu, dia bermain-main, itu tak apa, normal. Yang penting dia tahu bahawa itulah tempat untuk beribadah, itulah masjid, tempat untuk dia bersujud dan sebagainya. Dia tahu kebahagiaannya di situ. Kebahagiaan orang dewasa lain, kebahagiaan orang yang dah berumur lain. Semua ada bahagia-bahagia tersendiri. Maka bahagia-bahagia itu kena cari dan kena masukkan dalam hati kita supaya yang pertama tadi kita dapat ketenangan, yang kedua kita dapat kebahagiaan. Ya? Contoh di rumah tak ada orang lain. Di rumah ada kita sebagai isteri dan ada suami sahaja. Bahagia. Janganlah kita boring lah tengok muka awak je manjang ni, nak bagi jalan rumah anak. Jangan. Cari kebahagiaan itu. Cari kebahagiaan itu. Kadang-kadang kita tengok juga macam mana kita lihat orang-orang putih, orang Mak Saleh, dia nak titikkan kebahagiaan. Kadang-kadang saya melihat situasi-situasi contoh berlaku dekat airport dan sebagainya. Kita lihat bagaimana kalau orang kita ni, dia berjalan, dia meninggalkan isteri di belakang. Saya melihat beberapa peristiwa lah begitu. Suami pegang tiket, bawa beg, berjalan di depan. Ditinggalkan isteri dengan anak-anak, 4 orang di belakang. Sengit ni bawa ni. Bawa beg lagi semua sekali. Sengit menyengit bawa sekali. Nak gambarkan bahawa dia ada kebahagiaan di situ. Mungkin bahagia lain, tapi tak nampak jelas kebahagiaan dia sebenarnya. Jadi kita lihat pula bagaimana orang putih, orang yang kita katakan bukan beriman, tapi nampak kebahagiaan dia. Berjalan bersama-sama, tolak beg kat depan, jalan petang. Oh tu lah. Nampak gaya tu dah macam 60 ke atas, tetapi 70 ke atas, tapi nampak kebahagiaan di situ. Daripada orang kita nampak macam nak pergi jalan tapi tak nampak rasa kebahagiaan, nampak stres. Nak pergi nak kata nak berjalan, nak bawa kegembiraan, tapi nampak stres sebabkan dia tak ada kebahagiaan di situ. Maka kebahagiaan itu kena cari. Sebab itulah kita bukan nak melihat kepada orang-orang lain, tetapi kalau contoh tu contoh yang terbaik kita boleh ambil daripada orang-orang lain. Contoh daripada orang-orang barat, contoh daripada orang di Jepun dan sebagainya, kita ambil contoh daripada mereka. Kadang-kadang saya bahagia ni kita boleh lihat, boleh cenderung kepada banyak benda lah. Antara contohnya kita katakan kita menghargai ataupun kita katakan kita meletakkan satu sasaran kepada orang-orang di sekeliling untuk dapatkan kebahagiaan masing-masing. Contoh kita katakan di kawasan-kawasan yang kita katakan tandas, contohlah tandas. Tandas ini kawasan yang orang nak buang najis sebagainya. Tapi di tempat kita tandas itu satu benda yang kotor. Kita jarang nak jumpa tandas yang betul-betul berkualiti. Kita rasa Allah masuk tandas tu seronok. Bahagia nak buang air dan sebagainya. Tapi di Jepun dia buat perkara begitu. Dia meraihkan, dia menutup aib orang itu supaya orang yang nak buang hajat itu rasa bahagia. Kita contohlah masuk tandas dekat Malaysia ni, tandas tu dia tinggi, dia punya pintu kan, nampak kaki orang bawah, sebelah sana pun dia macam terbuka, sini terbuka, jadi tak ada privacy nak buang air tu.
Sedangkan kalau kita lihat di belah-belah Jepun dan sebagainya, memang dia menjaga sungguh aib orang sebelah. Kalau tuan-tuan ada pernah pergi ke, ada rezeki dia pergi ke sana ke, bagaimana teknik mereka buat, dekat tandas mereka itu ada button-button khas, button-button yang akan menutup aib-aib ketika mana buang air. Contoh ketika mana sakit perut sangat ni, nak cirit ni, dia ada butang ada lagu sekali, jadi tandas tu berbunyi lagu sebab nak menutup bunyi-bunyi tu. Kalau bunyi cirit ke apa kuat sangat ke, dia boleh pasang lagu. Orang tak bunyi lah, rasa kebahagiaan di situ. Bahagianya Allah, lega orang sebelah tak dengar. Tapi kalau orang sebelah dengar, Allah teruknya, dia siap boleh keluarkan bau yang wangi dan keseluruhan tandas tu. Nak gambarkan, nak cetuskan kebahagiaan itu bukan satu benda yang susah, tapi kena buat. Okay? Itu konteks lebih besar lah. Tapi konteks yang lebih kecil itu, apa-apa sahaja yang kita boleh bahagiakan, kita bahagiakanlah. Contoh rumah kita kan, orang datang rumah kita, di laman rumah kita, apa yang boleh bahagiakan orang tengok, lalu rumah kita, Allah cantiknya rumah dia, bahagia orang tengok bahagia, kita lagi dalam bahagia. Kalau kita tengok rumah orang tu, Allah rumah dia berselerak sungguhlah, baga-baga, kita nampak pun kita serabut, bahkan orang dalam. Jadi kebahagiaan itu makin kita ada. Maka kebahagiaan itu kena cari dan kena ada dalam kehidupan kita, barulah kita boleh kuatkan amalan kita, dan masa yang kita ada itu akan jadi masa yang sangat-sangat berkualiti. Keberkatan pada masa itu sangat-sangat ada. Jadi apa kaitannya? Kalau kita ni, kita katakan kita bahagia tapi tengok kepada keadaan persekitaran itu tidak membahagiakan, maka automatik kita tak ada keberkatan terhadap masa yang kita ada untuk kita rasa benda-benda yang baik itu. Ya? Jadi kedua tadi kebahagiaan. Okey, yang ketiga, kesihatan. Masa kita ada ni tak ada kesihatan. Kesihatan yang mana kita duk dambakan kepada semua orang. Semua orang nak sihat. Saya nak sihat, ibu-ibu ayah sekalian pun nak sihat. Semua orang nak rasa nak sihat. Cuma bagaimana proses kita nak dapatkan kesihatan itu? Satunya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ikhtiarlah dengan apa-apa, ikhtiar. Ini kalau kita bincang secara lanjut, ada orang kata ambil suplemen tu, ambil vitamin macam mana. Terpulang kepada individu masing-masing. Kalau kita lihat ibu-ibu ayah kita yang dahulu, memang mereka mengamalkan akar-akar kayu dan sebagainya. Sebab itulah kehidupan mereka sangat-sangat utuh. Kesihatan mereka sangat-sangat baik. Sebab apa? Mereka mengamalkan benda tu. Kita hari ni pantang jumpa. Bukan pantang makan. Pantang jumpa makan. Itu masalah tu. Pantang jumpa je makan. Jadi itu antara benda yang kita kena lihat secara terperinci. Kesihatan kita. Bila kesihatan terjaga, maka mudah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tak akan fikir tentang masa. Kalau kesihatan kita terganggu, kita Allah nak solat tak boleh, sakit kaki, sakit lutut dan sebagainya. Jadi automatik kita rasa macam Allah ruginya masa-masa yang kita ada. Keberkatan masa kesihatan kita itu dah terganggu. Daripada kita ni boleh beribadah elok-elok, pada kita ni boleh kita berdoa elok-elok, semua itu dah terlepas. Tak dapat kita nak hasilkan kehidupan yang berkat dengan masa kita ada disebabkan kesihatan kita telah merosot. Maka hari ini, sekiranya kita ada kesihatan yang baik, maka gunakanlah kesempatan itu untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita rasa nikmatnya beribadah kepada Allah, untuk kita melihat alam sekitar kepada apa yang Allah telah ciptakan. Tak ada masalah. Sebab kalau kita kata, kita kesihatan dah tak berapa ni, kita nak berjalan lah, nak ambil lah suasana-suasana akhir-akhir ni, sempat-sempat lah, tak sempat nak macam mana. Kita kena fikirkan bahawa bila mana Allah merosotkan sedikit kesihatan kita, Allah masih sayangkan kita untuk kita bertaubat kepadanya, untuk kita ni ingat bahawa apa yang kita lakukan itu, apa yang Allah bagi itu adalah sebagai ujian kepada kita atas dunia. Jadi kita kata Allah tak apa dah, tak lama dah sakit panjang, dia demam, tak habis-habis. Jangan kita fikir begitu, kerana itu semua adalah ujian kepada manusia. Masing-masing akan dapat bahagian masing-masing. Cumanya bila mana kita kata kesihatan, memang kita sihat yang baik, dia akan merasakan masa kita ada itu sangat-sangat berkualiti, sangat-sangat kita seberkat masa kita ada. Tapi kalau masa kita kadang-kadang kita sakit, kita terlantar je. Kita terlantar atas katil. Orang datang ziarah kita, Allah tak boleh buat apa dah, nak bangun tak boleh, semua tak boleh dah. Jadi rasa kerugian di situ. Saya ziarah ada anak kepada staff saya lah di USIM tu.
Dia kecil lagi, setahun 9 bulan, disahkan dia kena tumor. Pada raya tahun lepas, tahun ni bulan 4, dia disahkan ada tumor otak. Jadi buat pembedahan, buang semua sekali, ambil air tulang belakang nak cek. Lepas buang operate, Alhamdulillah clear, kosong, dah tak ada langsung dah sakit baki kanser tu, tumor tu. Tapi bila masuk akhir bulan 10, dia ada simptom yang sama. Dia muntah-muntah yang pelik lah, muntah-muntah yang pelik. Jadi bila ada muntah-muntah yang pelik tu, ibu bapa dia bawa anak dia pergi cek dekat hospital. Dia kata, ini simptom yang macam hari tu kan. Jadi buatlah MRI dan sebagainya. Allah nak uji, daripada satu je telah dia buang, tumbuh lagi 10 tumor tu. Memang kami melihat pun sangat-sangat menyedihkan lah, sangat meruntun jiwa dan sebagainya. 3 di tulang belakang, 7 di otak. Bila ditunjukkan gambar semua sekali tu, memang tulang belakang dia tu dah disaluti sepenuhnya dengan sel-sel tumor tu. Dan gambarkan memang doktor minta balik lah. Dia jumpa kami ziarah, doktor minta dia baliklah anak. Cutikanlah semua anak-anak yang lain. Dia ada 3 orang anak, 2 abang dia besar lah. Anak 2 tu cutikanlah sekolah supaya mereka bermain. Ambillah momen-momen indah. Doktor kata tak lama dah, seminggu saja, ni hari ketiga. Seminggu lah tempoh dia, tak lama dah. Jadi meruntun jiwa lah kita tengok. Kerana kesihatan itu tidak dikira lah zaman muda ke zaman tua. Kesihatan itu bila mana Allah nak ambil, Allah akan ambil dengan ujian-ujian kepada orang yang melihatnya. Jadi bila kita melihat Allah kesihatan ini, sekiranya kita boleh ikhtiarkanlah. Banyak benda yang kita kena ikhtiarkan. Sebab itulah kalau contoh kita katakan bab-bab kesihatan ini, kalau kita dapat ikhtiar untuk tidak terlibat dengan contoh rokok dan sebagainya, kita elak-elakkanlah. Mungkin kita katakan sensitif berkaitan rokok semua ni, tapi kalau benda itu boleh kita elakkanlah. Mungkin orang yang isap rokok dia tak rasa apa-apa, tapi kesannya kepada anak dan isteri dia lah. Itu sedikit lah kata perkongsian berkaitan rokok ni. Ada kesan-kesan yang terkena. Mungkin bukan sekarang, tapi masa akan datang. Sebabnya kalau dulu kita lihat orang tua-tua dulu dia isap rokok dan sebagainya, mereka kuat bekerja. Dia akan balas balik, dia keluar balik toksik dan sebagainya. Tapi hari ni kita tak bergerak. Ada isap rokok dalam keadaan aircon dan sebagainya. Jadi dia punya kotoran-kotoran itu akan terus masuk dan tak keluar-keluar. Jadi itu kesan-kesannya. Jadi kita selagi mana kita boleh jaga kesihatan, kerana dia akan melibatkan masa kita. Masa yang kita ada, sekiranya masih lagi baik masa itu, panjang masa itu, kita akan rasa ketenangan tadi, kebahagiaan tadi. Dengan sebab kesihatan yang baik. Tapi kalau kesihatan kita merosot, tiada ketenangan, tiada kebahagiaan. Berkait di antara 3 tersebutlah. Maka usahakanlah pertamanya untuk dapatkan kesihatan yang baik supaya kita akan dapat ketenangan dan kebahagiaan. Okey, baik. Kemudian yang keempat iaitu kekayaan. Kekayaan yang mana kita akan rasa kekayaan itu akan memberikan satu manfaat yang besar kepada kita. Sedangkan kekayaan yang kita ada itu adalah satu ujian kepada kita, sama ada untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita boleh menyumbang apa kekayaan yang Allah berikan kepada kita itu, ataupun dengan kekayaan yang Allah bagi pada kita, kita dapat banyakkan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyumbang, dengan bersedekah dan sebagainya. Jadi kekayaan itu melibatkan masa. Kadang-kadang orang kaya dengan segera, tengok-tengok dah kaya dah, Allah kayanya dia, cepatnya kaya. Jadi ada setengah-setengah orang tu tak kaya-kaya. Dia antara orang yang melibatkan masa ni, dia dilahirkan tu kaya. Ni anak raja ke apa ke, lahir tu kaya. Kaya sungguh, tak terfikir lah. Harta melimpah ruah, tak kena fikir lah. Itu 7 keturunan ke, 10 keturunan ke, tak dimakan. Tetapi ada setengah-setengahnya yang melibatkan dia lahir dalam keadaan miskin, akhirnya dia kaya. Lahir biasa je, macam orang biasa-biasa, tapi sebabkan ada rezeki Allah bagi, usaha dan sebagainya, jadi kaya. Ada yang orang yang terus miskin, maksudnya daripada mudanya, daripada kecilnya sampailah penghabisan hayatnya dan keturunannya semua keadaan yang susah, tak kaya-kaya. Ya? Ada orang yang kaya dahulu, akhirnya jatuh miskin, ada juga. Tapi semua nak gambarkan bahawa itu proses-proses yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kepada kita. Apa-apa sahaja yang kita terlibat, antaranya dia akan memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan, kesihatan yang baik, kekayaan. Kalau orang kaya sekalipun, kesihatan tak ada, dia tak ada manfaat. Duit dia tu boleh tidur banyak sangat, boleh buat katil duit banyak sangat, tapi kesihatan tidak memberikan jaminan untuk dia selalu sihat.
Ya, dia banyak duit tapi kalau ditakdirkan dia tidak sihat, pergilah mana-mana sekalipun perubatan dia tak akan sihat juga. Jadi duit itu bukan segala-galanya bagi kita, kekayaan itu bukan segala-galanya bagi kita, tetapi asbab kekayaan itulah dia akan dapatkan semua sekali. Ada sedikit ketenangan, contoh adalah duit kan, Allah beri rezeki lebih, ada duit tu, maka dengan asbab duit itu dia akan dapat ketenangan, boleh beli rumah kat kampung, rumah tu tepi adanya tasik ke, tepi tu adanya hutan-hutan sikit, buka jendela nampak Allah tenangnya, bau-bau pokok kan, dapat ketenangan. Dengan duit itu juga dia dapat kebahagiaan. Masa dengan masa dia ada tu, contoh dia collect, dia buat investment sekali, dapatlah kebahagiaan dengan duit yang dia ada tu. Okey, dia bagi sumbangan pada orang, dia bahagia. Dia bagi sedekah pada orang, dia bahagia. Dia tak tunjuk pada orang, tapi dia rasa Allah puasnya hati aku bila aku dapat bagi sumbangan pada orang ni. Dia rasa diri dia. Dia bukan nak menunjuk orang, dia bukan sumbangan ikhlas daripada saya kepada sekian-sekian, dia rasa bahagianya saya ni. Bukan, dia tak ada begitu. Tapi dia boleh katakan bahawa dia bahagia sungguh sebab dia bagi sesuatu kepada orang lain. Sebab dia ada kekayaan, dia dapat kesihatan yang baik juga. Contoh dia ambil medical ke, dia ambil suplemen ke, dia boleh begitu. Jadi sekiranya kita diberi kekayaan, bukan kaya yang betul-betul kaya lah, maksud sekadar untuk memenuhi kehidupan kita, maka berbanyaklah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita termasuk dalam surah Al-Asr tadi, orang yang banyak diberikan kesabaran, dan orang yang banyak diberikan kebenaran, dia sentiasa berpesan kepada kesabaran itu. Maka dengan itu kita dapat rasai bagaimana keindahannya agama Islam itu, yang meletakkan kebahagiaan, ketenangan, kebahagiaan, kesihatan dan kekayaan dalam konteks masa itu. Masa kita ada 24 jam sehari, tapi dengan konteks masa yang kita ada itu, Allah bagikan segala-galanya kepada kita sekiranya kita beribadah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat kepada kehidupan kita hari ini, kita sentiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari masa yang baik. Untuk apa? Untuk kita ni mendapatkan husnul khatimah, untuk dapatkan kematian yang baik. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Nak berdoa, sentiasa berdoa yang ke arah kebaikan. Jadi keberkatan masa kita berdoa tu. Jadi jangan kita berdoa ni ketika time-time yang kita ada, sempat berdoa, kita berdoa, tak. Selagi mana kita boleh berdoa, selagi mana ruang tu kita berdoa tu ada, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kematian yang baik. Kita kena berdoa sebab kita tahu kematian kita macam mana. Berdoalah kepada Allah sentiasa supaya apa saja kita minta itu Allah akan makbulkan. Istajib du'ana wa qala rabbukum ud'uni istajib lakum. Itulah kita lagi panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala peruntukkan masa kepada kita ni untuk kita letakkan urusan beribadah terlebih dahulu. Jadi kita letakkan masa itu belakang. Allah telah peruntukkan masa ni cukup-cukup banyak kepada kita ni untuk meletakkan ibadah dia dahulu. Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu, boleh kita kena letakkan ibadah-ibadah lain. Sebab tu solat kena utamakan. Utamakan solat, maka dengan utamakan solat, maka dia akan menjadikan hal-hal urusan-urusan lain akan jadi lebih baik. Sebab itulah bila mana kita bercerita tentang masa ini, kalaulah kita katakan kita boleh patuh kepada arahan atau undang-undang di peringkat jabatan atau kerja dan sebagainya. Contoh masuk pukul 8, tak masuk pukul 8 tengok dah merah pas India. Sedangkan kita waktu solat kita lengah-lengahkan dia. Masuk waktu, contohlah masuk waktu pukul 1:06 masuk waktu Zuhur. Baru masuk. Kita tunggulah lambat-lambat sikit, tunggulah dalam pukul 2 baru solat. Kenapa tak boleh solat awal? Sedangkan masa Allah tentukan itu khas untuk kita beribadah dahulu. Jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu, boleh kita jaga hubungan kita dengan manusia selepas itu. Sebab itulah pentingnya orang yang menjaga solat pasti dia akan berjaya dengan masa atas dunia dia. Dia tengok, kita boleh nilai orang, tengok orang jaga solat dia, orang jaga waktu solat dia, tengok bagaimana kehidupan dia tu teratur, bagaimana pengurusan kehidupan dia teratur kerana dia jaga solat dia. Masuk waktu solat, tu jaga solat, tu solat dan sebagainya, maka yang lain itu akan mengikutinya. Jadi kalau dia tak jaga solat, maka pasti dia akan sukar untuk buat tugasan-tugasan yang lain. Dan kebiasaan kalau orang yang tak jaga solat ini, dia ada satu perkara yang besar, iaitu suka bertangguh-tangguh. Jadi kita tak mahu siap bertangguh-tangguh itu ada dalam jiwa kita,
maka usahakanlah untuk buat kebaikan dan mudah-mudahan kebaikan itu dapat kita letakkan untuk kita mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Baik. Ibu bapa yang Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita cerita tentang masa ini, maka sebenarnya saya sebut tadi, kita tak boleh dilari daripada solat kita, amal ibadah kita, masa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh buat, contoh saya kata relakan masa tadi dengan solat, kalau kita ni tahu bahawa solat Zuhur masuk dalam pukul 1:06, apa usaha kita untuk pastikan kita boleh letakkan 15 minit awal itu untuk kita bersedia untuk solat. Masa ambil wuduk dan sebagainya. Maka kita dah ada preparation. Sebagai contoh orang bekerja lah, mungkin ada ibu-ibu ayah yang pernah bekerja dengan jabatan-jabatan kerajaan sebelum ni kan. Kalau kita ni masuk meeting, setengah jam atau sejam kita dah prepare minit mesyuarat. Dah prepare sana, prepare sini semua sekali. Kerana kalau kita tak prepare, kita masuk dalam keadaan tak bersedia. Begitu juga solat kita. Tak boleh kita ni tiba-tiba tertidur dan kita bangkit, tiba-tiba masuk solat. Tak boleh. Kita bangkit tidur, kita kena bertenang dahulu, kemudian ambil wuduk dan sebagainya, bersedia baru kita boleh solat dengan tenang. Kalau kita lepas sedar tidur nak solat, dia huru-hara sikit, otak kita huru-hara sikit. Tu dia macam akad takbir ni solat berapa rakaat ni, 4 ke 5 dah ada confused. Sedangkan benda itu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW, jaga solat kamu. Jaga solat betul-betul. Waktu solat tu telah kita dah tahu waktu solat tu pukul apa. Jadi kita kena bersedia awal lah. Bersedia awal untuk solat dan sebagainya. Okay? Jadi dengan kita bersedia untuk solat itu, maka itulah antara perkara yang paling utama. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud berkata, itu aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat pada waktunya, tidak melengah-lengahkan solat. Dia melibatkan masa lah tu. Masa kita ada keberkatan kepada kehidupan masa kita itu, sekiranya kita menjaga solat kita, maka automatik keberkatan terhadap masa keseluruhan itu akan diperolehi. Tapi kalau masa kita tak jaga, pasti sukar untuk kita mendapatkan perkara poin penting, iaitu keberkatan terhadap masa. Menjaga solat dahulu, automatik yang lain akan tiba. Ya? Maka bila mana kita ni dah train diri kita dengan solat terlebih dahulu, maka tiada masalah untuk kita letakkan apa-apa pekerjaan di dunia itu yang mungkinlah dia ini terkeluar sedikit daripada hal-hal ehwal agama, tapi masih lagi kita meletakkan dia sebagai asas untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kita jaga masa itu. Kalau kita contoh kita diberi masa untuk kita solat tempoh yang sedikit, kita boleh solat tempoh yang sedikit sebab kita jaga masa. Kita manage masa itu sebaik mungkin supaya setiap apa kita laksanakan kita dapat buat yang terbaik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka apakah persediaan untuk kita pastikan kita ni mendapat masa yang baik dan akhirnya kita boleh mendapatkan keberkatan terhadap masa? Sebab masa Allah bagi pada kita cukup. Kata, dia tak apalah, Allah bagi masa pada dia cukup, aku tak cukup masa. Macam bersilat kat dapur ni, macam dari sotong lah tangan ni, semua nak buat. Allah bagi masa cukup untuk semua manusia. Cuma kena ada strategi dan kena ada bagaimana cara yang terbaik untuk kita pastikan masa yang telah diperuntukkan kepada kita itu dapat kita manfaatkan secara yang lebih baik. Okay? Baik, apa-apa sahaja kita nak buat, kita kena ada persediaan. Persediaan untuk kita laksanakan semua sekali. Ini bab masa keberkatan kepada masa, macam kita nak dapatkan masa tu. Kita kena bersedia. Bersedia dahulu apa kita nak buat, susun atur elok-elok. Contoh pagi ni kan, ibu-ibu ayah sedang masuk kuliah duha ni. Kita dah masuk kuliah duha, ada tempoh yang ditetapkan lah. Daripada apa. Jadi kita dah bersedia. Bersedia apa yang kita nak dapat. Mungkin kat sini ada yang terbawa buku nota dan sebagainya. Ataupun ada yang tengah kat dapur, tengah bersiap semua sekali barang-barang sambil-sambil dengar kan. Boleh sambil-sambil masak dan sebagainya. Itu antara persediaan yang kita kena buat. Kalau kita masuk sekarang nak dengar, tak ada persediaan, kita tak akan dapat apa-apa input yang nak disampaikan. Jadi persediaan itu kita kena ada. Kemudian bila mana persediaan kita kena ada, minda kita ni kena ditumpukan sebaik-baiknya. Tumpukan minda kita ni, apa kita nak buat, apa persediaan kita, supaya apa yang telah disampaikan itu kena dengan apa yang kita nak bicarakan. Dia sampai. Jadi semua itu adalah perancangan minda kita yang kita kena uruskan dengan sebaik mungkin. Kemudian persediaan dah ada, minda kita dah okey, fizikal kita.
Macam mana persediaan fizikal kita tu? Kita nak pastikan benda itu bergerak sehaluan, selari. Kita dah buat sebaik mungkin dan fizikal kita tu dalam keadaan yang baik lah. Keadaan yang sihat, kuat dan sebagainya. Kalau minda kita okey semua sekali, badan tak sihat tak jadi juga. Dia kena selari. Selari, jadi dia akan dapat apa yang kita peruntukkan. Okay, baik. Maka bila mana kita relatekan dengan apa yang digambarkan ini, maka keseluruhan kehidupan kita tak boleh lari daripada masa yang sangat-sangat bernilai. Masa itu emas lah, masa itu ibarat pedang lah. Itu semua analogi-analogi nak menggambarkan nilai masa itu di mata masyarakat. Di mata kita sebagai orang beriman. Dan juga kekuatan masa itu, keberkatan keadaan masa itu yang membolehkan kita ini mendapatkan kedamaian yang sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, satu lagi perkara utama yang kita nak tekankan di sini iaitu bagaimana kita nak pastikan adanya kehidupan kita ini mendapat keberkatan secara keseluruhannya, iaitu gunakanlah kesempatan yang Allah kurniakan kepada kita ini untuk paling-paling kurang dapatlah kita bersendirian mengalirkan air mata dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling-paling kurang. Jangan tunggu bulan Ramadan baru kita nak buat qiyamul lail dan sebagainya. Ada masa yang diperuntukkan kepada kita yang ada masa-masa kosong, gunakanlah masa tersebut. Kerana masa itu sangat-sangat bernilai untuk kita. Keberkatan terhadap masa itu. Keberkatan terhadap masa ini bukan melibatkan diri kita sahaja, bahkan dia akan melibatkan ramai orang lain. Contoh kita katakan kita berada di satu taman yang indah dan sebagainya. Mungkin orang lain dia tak buat qiyamul lail dan sebagainya, tapi kita buat. Sebab kita buat, maka keberkatan dapat di keseluruhan rumah kita dan di sekeliling rumah-rumah kita. Dapat keberkatan itu. Contoh, kita katakan ada orang, alhamdulillah, ada orang nak masuk pecah rumah-rumah kita kan. Nak masuk-masuk tengok, kenapa rumah dia lampu terang? Macam tak ada orang lampu terang. Sebab kita ni buat qiyamul lail dan sebagainya, Allah jaga rumah kita. Sebab ketika itu kita merintih kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa dosa kita buat. Jadi dengan asbab itu Allah jaga kehidupan kita dan Allah jaga keseluruhan kawasan-kawasan kehidupan kita itu. Jadi keberkatan terhadap masa ini bukan setakat melibatkan hal-hal kecil-kecil, tapi dia meluas dengan apa yang kita perlu dan kita akan dapat secara keseluruhannya lah. Okay? Baik, jadi dengan keberkatan masa yang kita ada itu, maka berusahalah kita ni untuk dapatkan yang utama, iaitu keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah redha dengan apa kita dapat sebab kita jaga masa kita. Sebab kita jaga masa, Allah redha dengan apa, Allah bagi keredaan kepada kita. Bila Allah redha kepada kita, apa-apa kita buat, kita akan rasa seronok, akan rasa bahagia. Tadilah rasa tenang, rasa bahagia dengan apa yang kita laksanakan. Jadi dengan apa kita laksanakan itu, maka keseluruhannya akan beri kesan kepada amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak masuk Ramadan tak lama dah. Ni tak bunyi lagi, mungkin awal tahun depan dah bunyilah lagu-lagu rayanya, biasalah kan. Waktu-waktu macam ni dia amat sensitif dengan lagu-lagu tu. Benda tak tahu bila lagi, tapi dah bunyi lagu-lagu raya, tandanya bersedialah. Bukan nak beramal ibadah, bersedialah untuk beli baju-baju, boleh tempah awal-awal. Katakan begitulah. Tapi hakikatnya adalah persediaan kita. Ke manakah persediaan kita nak bawa kehidupan kita ni ke arah yang macam mana? Lebih baik ke atau mundur ke belakang? Bersedia kita dengan garis masa yang kita katakan makin lama makin pantaslah kita nak buat. Ulama dahulu boleh karang kitab, ulama dahulu boleh sebarkan ilmu yang cukup-cukup banyak. Tapi bagi kita amat sukar untuk kita baca, mentelaah buku-buku dan sebagainya kerana masa kita ada sangat-sangat singkat. Sangat-sangat singkat. Quran yang kita baca tu berapa banyak dah kita habiskan, atau sekadar yang dulu lah, atau sekadar yang kita baca ketika mana bulan Ramadan tahun lepas. Nak masuk Ramadan akan datang baru kita nak fikir balik, mana tanda itu Quran, tak sempat, tak ingat baca kat mana lah. Sedangkan Quran itu perlu dibaca, perlu ditelaah, perlu ditadabbur sentiasa, kerana Quran itu banyak pengisian-pengisian yang kita kena faham tentang konteks asas yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam itu. Maka orang yang membaca Quran dan memahami Quran, dia akan memahami sebaik-baiknya dan dia akan masuk dalam diri dia. Sebab itulah jika kata-kata arwah tu guru, dia kata apa, kita ni orang Melayu ni dia kasratul qiraah wa qillatul faqih. Kita ni banyak baca tapi kurang kefahaman. Tapi membandingkan orang barat, dia qillatul qiraah wa kasratul faqih. Dia baca sikit je tapi dia faham. Dia baca sampai dia memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dia memahami, barulah rasa bahawa indahnya Islam itu. Islam tidak menindas dan sebagainya. Sebab itulah kita relate bagaimana yang berlaku dekat Palestin kan. Bila dibebaskan tawanan-tawanan,
tawanan di sana itu bukan sekadar biasa. Tawanan di sana itu melambai-lambai lagi kepada tawanan yang ditawan oleh askar-askar Palestin. Bila dibebaskan, mereka melambai-lambai lagi. Dia katakan mereka dijaga baik oleh orang-orang Palestin berbanding dengan orang Israel itu. Bila mana dia buat tawanan kepada orang Islam, memang nampaklah dia buat ni keganasan dan sebagainya. Maka dijaga rapi dan akhirnya Islam tu nampak baik di sisi semua masyarakat dunia. Okay? Jadi digambarkan di sini nak katakan bahawa ilmu itu dan juga masa yang kita ada itu sangat-sangat berkat untuk, sangat-sangat penting untuk cari keberkatan terhadap kehidupan kita. Sebab mana ada satu kisah ulama ni, dia belajar 30 tahun lamanya. 30 tahun belajarnya. Dia belajar ilmu lah, belajar ilmu dan sebagainya. Dia kata keberkatan terhadap masa dia yang ada itu, 30 tahun itu, dia kata apa yang kamu dapat daripada aku? Dia kata aku dapat 8 masalah je dari 30 tahun ni. 8 masalah saja aku dapat. Kenapa banyak sangat masalah yang dapat ni? Kerana dia melihat masa yang dia ada itu untuk mengkaji setiap satu perkara yang telah Allah kurniakan kepada dia. Ini satu perkara, dua perkara, tiga perkara, dan akhirnya perkara inilah yang akan menimbulkan bagaimana keberkatan terhadap ilmu yang diambil dalam tempoh yang lama tu. 30 tahun belajar, 8 perkara je jumpa. Dia katakan bagaimana ulama-ulama dulu memanfaatkan sungguh masa-masa yang dia ada. Jadi kita ini manfaatkanlah masa kita, walaupun kita rasa Allah cepatnya masa berlalu dah pukul berapa dah, 8.20 lah. Daripada kita mula tadi dan sampai sekarang, cepat matas masa berlalu. Sedangkan bila mana kita betul-betul fokus dengan apa kita buat, walaupun masa itu mengejar kita, tapi kita masih bersedia untuk berlari bersama-sama untuk pastikan ilmu yang kita dapat itu ilmu yang bermanfaat kepada kita. Ya? Tak kira tempat mana-mana sekalipun tuan-tuan dan puan-puan sekalian pergi, ibu-ibu sekalian pergi, manfaatkan masa kita ada tu. Tengok sekeliling kita apa kita ada. Contoh kita pergi satu tempat, maka tengoklah keindahan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Tengok, sebab masa itu dia akan berlalu cepat sangat. Dah habis masa, kena balik. Contoh kan, ada pergi ziarah mana-mana kan, ziarah ke makam ke, ziarah ke tempat-tempat sejarah ke apa ke, lihatlah dengan pandang mata sebagai orang beriman. Kadang bila pergi kita tengok pandang mata sebagai orang beriman, kita akan dapat rasa keindahan itu, dapat rasa ketenangan itu datang. Tengok, okey, habis balik. Kerana itulah satu-satunya perkara yang besar yang kadang-kadang orang alpa yang tak kisah pun, tak apalah, tak rasa apa-apa pun, baliklah. Sedangkan tempat itu banyak kenang-kenangan yang Allah telah turunkan kepada kita dalam bentuk yang pelbagai untuk kita renungi apa yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah titipkan kepada kita. Kalau kita dapat benda itu, alhamdulillah, itu satu perkara yang besar yang perlu kita kekalkan kepada kehidupan kita. Maka kita pergi mana-mana sekalipun, ingatlah sesuai dengan kehidupan kita, jagalah kehidupan kita dengan sebaik mungkin, kerana apa-apa sahaja yang berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala telah rancang sebaik mungkin. Kita buat apa yang sepatutnya kita buat, iaitu janganlah kita ini melangkaui kehidupan masa kita, kerana kita akan mengejar masa untuk mendapatkan keberkatan terhadap masa itu. Sekiranya kita tidak mengejar masa, maka kita akan terlepaskan, dipotong oleh masa. Maka kehidupan kita hari ini tak boleh lari daripada apa-apa yang melibatkan masa, dan sesungguhnya masa itu sangat-sangat bernilai bagi kita, khususnya orang-orang yang ada sikapnya kehidupan dia tu. Contoh kita katakan orang itu telah diberi, doktor bagi tahulah, kata cik tak lamalah, ni kita bagi balik dah ni, ni mungkin hidupnya dalam 2 bulan sahaja. Jadi bagaimana persediaan bagi orang 2 bulan dia nak mati? Bahaya, kita takut kerana mungkin itu antara benda yang kita nampak biasa-biasa, tapi bila diberitakan kepada kita, mungkin kita ada penyakit yang serius sikit, lama dah ni, dikhabarkan tuan atau puan ini hanya boleh bertahan hingga bulan depan sahaja. Maka ada kita balik nak menangis, orang menangis meraung, Allah matilah, sedangkan ramai yang mati. Kita duk menangis nak mati tu, 3 orang kawan-kawan kita dah meninggal. Dia katakan dia tak bersedia, kita bersedia. Jadi Allah bagi persediaan kepada kita dengan tempoh masa kita ada. Kawan kita ni diam kita, datang ziarah kita kan, Allah kata tak apa, sabarlah, dah macam mana kan, dah tiba masanya kan, sabarlah, tak lama lagi, sebulan lagi, beribadahlah sebulan lagi. Tengok yang berkata esok meninggal, kita pun tak apalah, sabar, inilah kawan kita dah meninggal. Kata aku tak apa, sebulan lagi, kawan dah meninggal. Ini kawan sebelah pula kata, dia kata sabarlah kau, sebulan lagi tak apa, dia meninggal juga. 5 kawan kita keliling dah meninggal dulu. Kita yang Allah kata tadi sebulan, doktor kata, bukan Allah kata. Doktor kata pada kita itu, sebulan je ni, tak lebih ni, tak meninggal. Habis sebulan, sihat walafiat. Kata, doktor kata sebulan je, kata nak meninggal, tak meninggal juga.
Pergi pula jumpa doktor, kata doktor saya nak cek, doktor kata itu sebulan kita dah boleh tahan, ini rasa macam makin sihat, makin badan makin besar ni, makin sihat ni. Oh cek, oh salah, kata tertukar dengan orang lain punya, ataupun oh salah, rupanya dah sel-sel tu dah terbunuh semua sekali, sihat balik dah, tak jadi mati. Kita kata, kawan aku semua dah mati, aku tak mati. Jadi sebab itu juga masa yang diperuntukkan kepada kita tu, kita sungguh-sungguhlah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab takut benda itu tak kesampaian. Carilah masuk, ya Allah, malam-malam tak pernah tidur, bengkak mata ni, berdoa yang menangis, ya Allah banyak dosa, ya Allah. Allah bagi kesempatan kepada kita. Berbanding kawan-kawan kita tu tak sempat. Kawan kita doa kepada kita, dia dulu mati. Ini doa kepada kita, dia dulu mati. Sedangkan Allah bagi masa kepada kita itu, bukan semua orang dapat, untuk kita nikmati kehidupan yang masa sangat singkat itu. Sebab kita tahu bila kita nak mati. Sama juga orang kadang-kadang, kalau kita cerita bab mati kan, sebelum ni cerita bab mati kan, dia kadang-kadang dia boleh rasa bila tempoh terakhir kehidupan dia tu, dia rasa macam rasa tak sihat dah sangat ni, rasa penat sangat ni, rasa tak lama dah ni. Dia boleh rasa benda tu, tapi dia tak cerita pada orang. Kalau cerita pada orang tu kata, ya kau betul ni, kau cerita ni, kau bawa terbiak kau ni. Kadang-kadang dia begitu. Kadang-kadang dia datang dalam keadaan yang makanan dia makan, dia kata tak nak makan makanan yang sedap ke, nak try lah, dia makan, oh tanda-tanda dia tak lama. Jadi itu antara perkara-perkara yang akan berlangsung dalam kehidupan kita sebagai manusia, yang lama kelamaan dia akan berikan kesan kepada orang yang akan melihatnya, dan kita yang merasainya, tentang masa yang kita ada, limit masa yang kita ada itu, yang sangat-sangat bernilai kepada kita. Maka nilai masa itu, keberkatan kepada masa itu, perlu sama-sama kita hayati, sama-sama kita tekankan sungguh-sungguh, supaya apa sahaja yang kita laksanakan, dia akan berikan keberkatan kepada kehidupan kita, insya-Allah. Jadi setakat itulah saya perkongsian pada pagi ini. Saya bukalah kepada persoalan, sekiranya ada persoalan daripada ibu-ibu yang sekalian. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ustaz memberikan kita ruang untuk bertanya, mengajukan sebarang persoalan. Dipersilakan ya daripada jemaah sekalian. Sekiranya ada sebarang kemusykilan. Mungkin dah jelas ya Ustaz. Senyap je. Kan. Okay, baiklah Ustaz, saya rasa semua dah faham dan jelas dengan topik pembincangan ini. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustaz Dr. Khairul Ashraf ya, atas perkongsian ilmu ini berkenaan dengan keberkatan masa ini, yang mana keberkatan waktu itu adalah apabila kita boleh melakukan banyak perkara dalam waktu yang singkat ini, bila mana Allah SWT mempermudahkan urusan kita dengan melancarkan urusan duniawi ini dalam beribadah kepada Allah SWT. Dan oleh itu peruntukkanlah masa dan utamakan urusan dengan Allah SWT terlebih dahulu, yang mana dalam genggamannya adalah terletak takdir kita. Dan hal demikian hendaklah kita memperjuangkan tuntutan iman ini dan amal ibadah kita untuk peringatan dan dakwah seruan kepada kebenaran dengan penuh kesabaran. Dan semoga ianya memberikan kita sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat buat kita semua melalui perkongsian ilmu ini daripada Ustaz Dr. Khairul Ashraf. Dan Ustaz, saya serahkan kembali kepada Ustaz untuk menutupnya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih para jemaah. Jumpa lagi pada pukul 5 petang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khairul dan Ustaz Ain. Sama. Waalaikumsalam.